Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang kita tahu, Pro2 telah melancarkan Pro2 Activa pada 3 Mac 2021, iaitu pada hari Rabu pukul 8 malam. Jadi malam tu juga saya terus pergi ke Pro2 showroom yang paling dekat dengan rumah saya untuk saya tengok sendiri. Orang kata apa hype-nya Pro2, model Pro2 yang terbaru ni lah, SUV terbaru ni. Jadi waktu saya pergi ke showroom Pro2 Putrajaya ni, saya dapati dia ada 3 variant yang dia letak kat showroom. Itu saya nak bagi pujian pada Pro2 sebab hari pelancaran tu dia dah letakkan 3 model ataupun 3 variant dekat showroom tu, supaya orang-orang ramai ni yang pergi ke showroom dia boleh compare lah antara variant tu, dia nak pilih yang mana. Sebab setengah-setengah orang kata setengah-setengah pengeluar kereta ni dekat showroom tu waktu pelancaran tu dia hanya sediakan 1 biji Pro2 satu variant saja kereta untuk orang ramai tengok. So dia susah dia nak tengok lah, dia nak banding-bandingkan antara variant. Tapi Pro2 kali ni dia letakkan 3 variant dalam showroom tu. Jadi bila saya sampai je kat Pro2 Putrajaya ni, saya dapati dia ada 3 model, 3 variant, iaitu variant X dia letakkan warna cobalt blue. Lepas tu dia ada variant pertengahan iaitu variant H, dia letakkan pearl diamond white. Dan dia ada variant yang paling tinggi iaitu variant Activa AV, dia letakkan warna pearl delima red. Yang ni dia ada black roof. So 3 variant ni dia letakkan dekat showroom supaya orang ramai boleh tengok perbezaan antara ketiga-tiga variant ni. Jadi yang variant yang X ni yang paling rendah dengan harga RM63,000. Variant yang pertengahan ni variant H dia letakkan harga RM67,000, dan juga variant paling tinggi dia letakkan RM73,000, iaitu variant AV. Okey, tapi waktu saya pergi kat Pro2 tu dia masih belum boleh test drive sebab dia nak bagi peluang pada orang ramai untuk tengok dulu dia punya exterior dan interior kereta tu. Sebab kalau dia bagi orang test drive, jadi dia akan kurang satu kereta lah kan untuk orang nak tengok-tengok. Saya rasa tu okey lah, sebab yalah hari Rabu dia biar Rabu sehingga hari Ahad biar orang tengok dulu dia punya rupa bentuk Activa ni. Hari Isnin baru dibenarkan untuk test drive. Bila orang dah makin kurang sikit, ada peluang bolehlah test drive pada hari Isnin. Okey, yang kira waktu dia lancarkan tu dekat showroom ada 3 warna dah. Warna biru, warna putih dan warna merah. Jadi yang tak ada dekat showroom hanya 2 warna lagi, iaitu warna grey, warna kelabu, dan juga warna silver. Dia tak letak dekat showroom. So okey lah, at least lebih dari 50% warna ada dekat showroom Pro2. So kita tengok baliklah, saya akan buat dalam video ni, saya akan comparekan apa perbezaan antara ketiga-tiga variant ni supaya anda yang nak beli Pro2 Activa ni dapat gambaran kelebihan dan kekurangan bagi setiap variant, dan kita boleh pilih mana yang kita rasa lebih sesuai untuk kita beli mengikut bajet dan juga keperluan masing-masing. Pertama sekali kita tengok ciri-ciri mechanical untuk Pro2 Activa ni. Okey, Pro2 Activa ni dia mechanical untuk semua variant adalah sama, iaitu yang pertama dia fungsi 1 liter turbo 3 silinder enjin. Lepas tu kuasa dia 98 horsepower, dia punya torque 140 Nm. Dia guna gear di CVT, dual mode CVT. Dia ada 7 speed secara virtual, maksudnya speed ni dia bukannya speed yang nyata lah, virtual aja. Dia ada plus minus dekat tombol gear, kita boleh tukar lah gear tu gear 1 sehingga gear 7 tu. Okey, lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada pacuan roda depan, maksudnya dia gunakan pacuan roda depan. Lepas tu dia ada automatic engine stop and start, maksudnya dekat lampu isyarat dia boleh stop engine, dan bila tekan pedal minyak dia akan start semula dan terus pergi. Dan dia punya penggunaan minyak dia hanyalah 18.9 km per liter untuk semua variant. Okey, yang ni hanya untuk eco mode. Kena ingatlah untuk eco mode, kalau siapa yang jenis tekan minyak ataupun guna power mode, jadi dia punya minyak ni akan menggunakan secara lebih lah. Tapi kalau dia boleh control dengan eco mode dengan 18.9 km per liter ni, kalau dibalik lah, saya ambil contoh jarak 350 km daripada KL ke JB ataupun KL ke Penang, dia akan gunakan minyak sebanyak RM37 sahaja
Kalau minyak tu harga RM2 seliter. So kurang RM50 bagi saya satu penggunaan minyak yang agak jimat lah untuk sebuah SUV macam produk Ativa ni. Okey, untuk brake dia, depan dia gunakan ventilated disc dan brake belakang dia gunakan drum brake untuk semua variant. Lepas tu dia ada depan dia gunakan McPherson strut suspension dan belakang dia guna torsion beam untuk semua variant. Yang ni yang bagusnya, semua ciri-ciri mekanikal dikongsi oleh semua variant daripada yang paling rendah sampailah ke atas, tak ada perbezaan. Maksudnya prestasi enjin adalah sama untuk semua variant. Apa yang saya boleh puji sekali produk adalah ciri-ciri keselamatan ni dia kekalkan untuk semua variant. Daripada variant paling rendah sampailah paling tinggi, dia bekalkan hampir ke semua ciri-ciri keselamatan yang sama, kecuali ada penambahan sedikit saja untuk variant yang lebih tinggi. Yang asas memang dia bagi semua. Contohlah saya bagi 6 airbag. 6 airbag ni daripada variant yang paling rendah sampailah variant tinggi ada 6 airbag. Untuk harga RM63,000 ni saya rasa tak ada lagi model kereta yang bagi 6 airbag. Tambah-tambah dia bagi variant airbag ni paling rendah sampai tinggi 6 airbag juga. Biasanya kalau variant rendah ni dia akan bagi 2 ataupun 4 airbag. Variant tinggi saja dia bagi 6 airbag. Yang tu yang bagusnya produk Ativa. Yang kedua dia ada ABS dengan EBD dan dia ada brake assist juga. Lepas tu dia ada stability control untuk semua variant. Dia ada brake kecemasan automatik. Yang ni pun dia bagi pada semua variant, tak kira daripada rendah sampai ke atas. Iaitu dia boleh brake sekiranya ada pejalan kaki ataupun penunggang basikal yang lalu depan kereta kita tu, kelajuan kereta kita ni sehingga 120 km sejam. So safety dia agak tinggi lah untuk sebuah SUV segmen yang macam produk Ativa ni. Lepas tu dia ada amaran tersasar lorong. Maksud dia kalau kita bawa kereta, kalau kita mengantuk ke, tengah bawa kereta mengantuk ke kiri ke kanan, bila kita terpusing saja steering nak keluar dari lorong yang sepatutnya tu, dia akan bagi amaran, dia akan bunyi beep. Yang tu pun satu ciri yang baik untuk satu kereta lah. Lepas tu dia ada pedal misoperation control. Lepas tu dia ada front departure alert. Front departure alert ni kalau kita berhenti kat lampu isyarat, tiba-tiba kereta depan kita tu dah bergerak ke depan dan kita masih menganga ataupun orang kata ralik kan. So dia akan bagi signal ataupun amaran supaya kita bergerak. So kita taklah orang horn dekat belakang kita tak gerak kan. Yang tu pun ciri yang okey untuk satu kereta. Lepas tu dia bagi peringatan seatbelt depan dan belakang. So kalau orang belakang tak pakai seatbelt pun dia akan bagi amaran. Dia ada satu indikator dekat bawah cermin pandang belakang tu. Dia bagi tahulah kedudukan mana yang tak pasang seatbelt. Yang tu pun bagus untuk nak orang kata nak latih orang Malaysia ni untuk pakai seatbelt. Sebab orang Malaysia ni kat belakang dia jarang pakai seatbelt kan. So yang ni adalah ciri yang menarik untuk satu kereta. Lepas tu dia ada ISOFIX. ISOFIX dekat seat belakang. ISOFIX ni kira nak letakkan seat budak-budak tu, kita tak payahlah nak gunakan seat belt untuk ikatkan kursi budak ataupun child seat ni kepada seat kereta kita. Jadi kalau kita beli car seat yang ada ciri-ciri ISOFIX, kita just cucuk saja dia punya connection tu dekat seat kita tanpa kita gunakan seat belt belakang. So yang ni pun ciri yang baik untuk kereta tahun 2020 ke atas. Okey, dan dengan ciri-ciri keselamatan yang saya kata tadi tu, dia dapat juga 5 bintang ASEAN NCAP Safety Rating. So sebab dia dah bekalkan dengan banyak ciri-ciri keselamatan, dia dapatlah 5 bintang. Okey, so safety ni yang saya sebutkan tadi tu semua dibekalkan untuk variant yang paling rendah sehinggalah variant yang paling tinggi. So apa yang dia tambah untuk variant tengah median ni, iaitu Ativa variant H ni, dia tambah sensor parking depan. Jadi kalau kita nak parking tu, ada kereta depan, dia bagi bunyilah kalau kita menghampiri kereta depan. Yang kedua dia ada reverse kamera. Kalau yang variant rendah dia tak ada lah kamera reverse kat belakang tu, tapi kamera reverse kita boleh tambah sendiri dekat kedai-kedai aksesori lah kan.
So still boleh tambah. Dan untuk variant yang paling tinggi iaitu AV, dia tambah 4 ciri keselamatan berbanding variant paling rendah dan tengah. Iaitu yang pertama sekali, dia ada adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ni dia boleh ikut kereta depan lah, kelajuan kereta depan tanpa kita tekan pedal minyak. Dia guna sensor saja. Tapi dia guna kamera sebenarnya, sebab saya check dia tak ada pun plate sensor untuk sistem ASA ni ataupun ciri-ciri keselamatan ni. Dia lebih guna kepada kamera yang diletakkan dekat windscreen depan. So yang kedua, dia ada lane centering assist. Untuk model yang bawah daripada AV, model yang paling bawah dan model pertengahan tu, dia ada amaran kalau kita keluar daripada lorong. Tapi untuk model yang paling tinggi AV ni, dia ada ciri untuk dikekalkan kita di tengah-tengah lorong. Maksud dia steering tak payah kawal, dia akan kawal steering sendiri. Yang tu untuk pemanduan kendiri lah, automatic, orang kata autonomous punya driving. Dan nombor 3, dia ada blind spot monitoring. Jadi dekat cermin sisi kiri dan kanan, kalau ada motosikal ataupun kereta menghampiri kita di sebelah kiri dan kanan, dia akan menyalalah lampu amaran yang mengatakan bahawa ada penunggang basikal ataupun kereta di tepi kereta kita, blind spot tu. So yang ni pun ciri penting untuk memberi amaran kepada driver-driver yang bawa Ativa ni lah. Okey, nombor 4 dia tambah adalah rear cross traffic alert. So rear cross traffic alert ni kalau kita nak reverse daripada parking, kalau tiba-tiba ada kereta dekat belakang kereta kita menghampiri kereta kita, dia akan berbunyi amaran lah. So itu saja yang ditambah untuk model yang paling tinggi. Dan bagi saya, kalau dari segi safety ni, kalau kita ambil model paling rendah pun dah sangat-sangat berbaloi pada harga 63,000 tu. Dah boleh katakan safety yang agak lengkap untuk sebuah kereta yang harga macam tu. Okey, kita dah tengok dah ciri-ciri safety untuk Ativa ni. Sekarang kita tengok pula ciri-ciri luaran Ativa ni. Yang pertama sekali, dia ada lampu LED. Semua variant daripada atas sampailah ke bawah, lampu dia LED. Setengah-setengah model hanya variant tinggi saja lampu LED, dan variant bawah dia bagi lampu halogen je. Tapi tidak pada Ativa ni, semua variant dapat lampu LED. Lepas tu dia ada automatic high beam. Okey, automatic high beam ni kalau kita macam bawa kereta dan kereta bertentang kita menghampiri kita dan kita masih ada high beam, kita buka high beam, dia akan automatic turunkan keterangan lampu high beam tu jadi lampu biasa, supaya elak kereta depan bertentang itu silau dengan high beam kita. Lepas saja kereta yang bertentang kita tu dah melalui kereta kita, high beam tu akan terbuka semula. So tak silau lah orang yang bertentang dengan kita tu. Yang tu untuk semua variant. Dan variant yang medium dan juga yang tertinggi, iaitu variant H dengan AV, dia ada tambah 2 lagi ciri dekat lampu depan tu. Yang pertama, adaptive driving beam. Apa tu adaptive driving beam tu? Dia lebih kurang macam tadi juga, yang ada kereta bertentang menghampiri kita tu, tapi dia ada advance sedikit, iaitu okey, kalau kereta bertentang kita menghampiri kita waktu malam, lampu LED tu dia ada banyak. Dia satu belah lampu LED tu, dia ada beberapa lampu LED. Okey, so bila kereta bertentang tu menghampiri kita, dia akan padamkan beberapa biji lampu LED. Kan lampu kan dia mencapah macam tu kan. So dia akan padam lampu yang sebelah kanan sikit tu, dan dia akan kurangkan dia akan bagi kurangkan kecerahan lampu ni lah. Bila dia padam, kereta bersana tak silau lah kan. So bila kereta tu dah jalan dah melepasi kereta kita, lampu yang kanan tu dia akan terbuka balik semua. So dia akan terang balik. Yang tu lah dikata sebagai adaptive driving beam. Dan dia ada satu lagi ciri tambahan untuk model medium dan juga paling tinggi, iaitu sequential punya signal. Maksudnya dengan signal tu macam adalah kereta Audi sikit lah, dia bergerak secara sequential. Okay. Lepas tu untuk model yang paling rendah, iaitu model X, dia akan pakai rim alloy 16 inci. Yang ni satu color je lah rim alloy dia.
Kalau untuk model yang pertengahan iaitu H dan juga model tinggi AV, dia gunakan rim alloy 17 inci yang 2 tone punya, yang lebih cantik lah dari segi mata kita nak tengok kan. Lepas tu dia, maksud dia yang H dengan AV dia berkongsi rim alloy yang sama 17 inci tu. Lepas tu kita boleh adjust lah cermin sisi kiri kanan secara automatik. Dia ada button, kita boleh adjust. Dan untuk yang pertengahan dan juga yang paling tinggi H dan AV, dia ada auto fold. Maksudnya kalau kita off engine, cermin tu automatik akan kata terkepak lah ataupun tutup. Lepas tu dia ada LED tail lights untuk semua variant. Ada LED tail lights, lampu belakang semua LED. Yang merah lah, lampu yang signal belakang masih lagi guna bulb ataupun mentol. Lepas tu dia ada antena shark fin untuk semua variant. Untuk door handle dekat luar tu, untuk model yang paling tinggi dia gunakan chrome door handle. Yang untuk model yang pertengahan dan juga paling bawah dia gunakan warna yang sama dengan warna body yang door handle tu. Dan last kali untuk black roof hanya untuk model AV sahaja. Dan sekarang kita tengok pula perbezaan dari segi dalaman produk Ativa ni. Yang pertama, untuk semua model dia gunakan keyless entry. Maksudnya kita nak masuk just pegang door handle dan kita boleh buka kita punya kereta lah. Lepas tu dia ada push button start, tekan button untuk start. Steering power button, maksudnya kalau kita perlukan kuasa yang lebih, kita tekan satu button di steering tu dan kita boleh memecut sedikit berbanding dengan tanpa tekan power button tu. Yang ni untuk semua variant ada. Dan untuk steering ni, untuk model pertengahan dan juga paling tinggi H dan AV, dia bagi steering kulit dengan audio control. Untuk aircon dia guna digital aircon. Dia ada fungsi memori. Kita boleh setkan memori. Kalau kita rasa waktu tengah hari tu kita nak aircon yang kuat, kita setkan memori. So bila tekan saja memori tu, aircon akan kuat secara automatik ikut apa kita dah set tu. Lepas tu dia ada central lock dan unlock button. Central lock dan unlock ni dia letakkan dekat tepi, dekat bawah handbrake. Agak pelik sikit kedudukan dia. Biasanya orang letak dekat pintu, tapi kalau kita dah biasa tak ada masalah lah kan. Untuk model yang paling rendah iaitu X dan juga medium iaitu H, dia gunakan kerusi fabric dan kerusi kulit hanya digunakan untuk model yang paling tinggi iaitu model AV. Jadi yang kulit tu dia ada 2 tone lah, ada hitam dan merah, ada line merah sedikit. So agak eksklusif lah nampak yang kulit tu. So ikutlah pada siapa yang nak kulit, dia boleh ambil yang paling tinggi. Kalau tak kisah kulit tu nak suka, dia lebih prefer yang fabric, dia boleh ambil 2 yang rendah tu. Untuk paparan meter yang paling bawah ataupun Ativa X, dia gunakan sistem meter analog bukan digital. Dan untuk model medium dan yang paling tinggi AV, digunakan panel meter digital. Untuk sistem hiburan pula, untuk variant yang paling rendah sekali yang X tu, dia pakai radio dengan Bluetooth. Walaupun dia paparan yang orang kata apa floating, tapi yang paling simple lah, bukannya skrin yang cantik lah, skrin yang biasa saja untuk variant paling rendah. Dan untuk variant yang medium dan juga yang paling tinggi H dan AV, dia gunakan skrin LCD 9 inci. Jadi yang tu lah yang boleh gunakan media yang lebih, orang kata apa, lebih cantik mata memandang lah kalau kita ambil yang tengah ataupun yang paling tinggi. Dia tak ada Android dan Apple Play, tapi kita boleh mirrorkan kita punya handphone kepada media menggunakan wire HDMI. Untuk semua variant dia bagikan 2 USB port di bahagian depan. Untuk model pertengahan dan paling tinggi H dan AV, dia ada tambah HDMI port di bahagian depan dan juga 2 USB di bahagian belakang. Okey, untuk semua model dia ada armrest. Dan untuk model paling tinggi, armrest dia soft touch. Speaker pula untuk model yang paling rendah dan medium X dan H, dia ada 4 speaker. Manakala model paling tinggi dia ada 6
speaker. Untuk model paling tinggi, dia ada driving video recorder, jadi tak perlu dah risau nak tambahkan video recorder. Lepas tu dia ada full size spare tire untuk semua variant. Ada full size spare tire. Dan untuk semua variant, seat dia kita boleh lipat 60-40. Yalah, ni kan SUV kan, jadi orang perlukan ruang yang lebih, dia boleh lipat dan turunkan seat. Dan seat dia untuk semua variant, dia boleh condongkan sedikit daripada kedudukan asal. Tapi taklah orang kata signifikan ataupun terlalu berbeza sangat ke tahap kecondongan seat tu. Bagi saya, kebaikan orang dia akan biarkan seat tu condong sedikit lah, baru selesa orang duduk di belakang tu. Yang ni pun untuk semua variant. Lepas tu size boot untuk semua variant adalah 303 liter size boot. Agak besar juga boot dia, walaupun kereta ni kereta yang agak SUV compact juga. Tetapi kita boleh tambah keluasan boot tu dengan satu step lah. Dia punya lantai boot tu kita boleh turunkan ke bawah sikit untuk dapatkan size boot sebesar 369 liter. Yang ni kira size boot yang agak besar untuk kelas SUV yang sekecil ataupun saiz macam produk Ativa ni. Jadi semuanya macam nampak macam menarik saja kan. So apa pula kelemahan-kelemahan yang ada pada produk Ativa ni? Yang pertama sekali, ruang seat belakang dia taklah terlalu luas. Untuk dua penumpang belakang boleh katakan sangat selesa, sebab dia ada ruang lutut ke seat depan tu, dia boleh katakan lebih kurang satu genggam macam ni lah. Dengan ketinggian saya 170 cm, dia masih ada ruang. So kita tak sentuh dengan seat depan, seat driver tu. Dan kaki kita boleh letak di bawah seat hadapan. Kita boleh lunjurkan kaki ke bawah seat hadapan. So agak selesa, tak ada masalah. Dan untuk ruangan kepala dan bumbung pula, lebih kurang ada satu genggam jugalah penumbuk ni. Saiz dia satu jengkal tu. So bagi saya agak selesa lah produk Ativa ni dari segi ruangan kaki dan ruangan kepala untuk penumpang belakang. Sebab yang ni antara isu bila kereta tu kereta compact, tapi tidak pada Ativa. Lepas tu dekat belakang, dia tak ada armrest dekat belakang. Maksud dia, kalau biasa kereta kita boleh yang paling high spec biasanya kita boleh tarik seat belakang tengah tu dan jadikan dia sebagai armrest. Tapi yang ni tak ada. Tapi yang tu pun tak berapa jadi isu lah, sebab kereta ni kereta compact kan. Dan seat tu walaupun saya katakan sesuai untuk 2 orang, masih boleh duduk 3 orang. Mungkin orang tengah tu, kalau kita ada anak yang kecil-kecil tu duduk tengah lah, baru lebih selesa. Kalau tidak, perjalanan dekat tak ada masalah lah, duduk 3 orang dekat belakang pun. Dan satu lagi, dia tak ada aircon belakang. Yang tu pun bagi saya taklah, corong aircon tu taklah berapa penting, sebab kereta dia agak compact. Jadi aircon depan tu tak susah mana pun nak pergi ke belakang. Nak sejukkan ruangan kereta tak menjadi masalah untuk kereta compact macam produk Ativa ni. So siapa yang dah pergi tengok produk Ativa dekat showroom ni, bolehlah komen sikit lah pendapat anda tentang produk Ativa ni. Macam nak, apa yang apa rasa lah bila masuk ataupun tengok produk Ativa di segi luaran dan juga dalaman. Dan siapa yang dah test drive pun boleh cerita sikit lah macam mana rasa ataupun feel bawa produk Ativa ni. Boleh komen di ruangan komen. Jadi saya harap dengan penerangan persamaan dan perbezaan antara varian produk Ativa ni dapat memberi segi gambaran kepada anda yang masih belum pergi lagi ke showroom dan tengok Ativa. Dan secara keseluruhannya saya memang sangat berpuas hati lah bila tengok sendiri produk Ativa depan mata. Saya nampak dia agak berkualiti, walaupun dalam dia taklah ada permukaan yang lembut macam kereta premium atau apa, sebab kita tak expect yang terlalu tinggi dengan harga 63,000 sehingga 73,000 ni. Bagi saya kualiti macam tu dah sangat-sangat memadai, sebab bila kita pegang pun kita rasa macam dia bergerak-gerak dan sebagainya, semua nampak firm saja.
Dan sangat, orang kata apa, eksklusif lah. Dia pun ada hype tersendiri, design dia dekat design luaran dia tu, yang ada keistimewaan sendiri. Dan boleh katakan dia akan boleh eye catching lah. Orang boleh pandang kereta tu dan rasa wow, ada dia punya apa pun gitu, ciri-ciri wow tu dekat Pro 2 Ativa ni. Saya ada letakkan link di ruangan komen dan juga description. Saya ada buat perbezaan antara variant. Anda boleh klik link tu. Sehingga kita berjumpa di video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.